رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar yang dikasihi? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk meneruskan pelajaran kita, insya-Allah. Pelajar-pelajar, kita akan sambung pelajaran kita bagi madah tauhid tahun 5 di bawah tajuk titian sirat. Pada minggu lepas kita dah mengaji ataupun belajar iaitu pengertian titian sirat. Yang kedua kita belajar berkenaan dalil kewujudan titian sirat pada hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung tajuk ini juga dengan menyentuh satu isi penting, iaitu golongan yang dapat melintasi titian sirat. Pelajar-pelajar sekalian, bagi orang mukmin, mereka ini akan dapat melepasi titian sirat dengan tahap kelajuan bergantung kepada tahap keimanan masing-masing. Semakin tinggi keimanan seseorang, akan semakin laju pergerakan untuk melalui titian sirat. Maka kita akan tengok beberapa keadaan golongan yang akan dapat melintasi titian sirat. Para-para sekalian, di sini disenaraikan 10 golongan dengan 10 keadaan yang berjaya melintasi titian sirat. Yang pertama, pelajar-pelajar sekalian, orang yang boleh melintasi ataupun melepasi titian sirat sepantas kilat. Sepantas kilat. Yang kedua, ada juga seperti tiupan angin, seperti tiupan angin. Yang ketiga, seperti burung terbang. Yang keempat, kelajuan kuda lumba. Ada juga golongan kelajuan yang macam ni. Yang kelima, sempatah lelaki perkasa. Yang keenam, sepantas binatang peliharaan. Yang ketujuh, ada juga dalam tempoh masa sehari semalam. Kemudian yang ke-8 ada juga dalam tempoh selama 1 bulan. Kemudian yang ke-9 selama bertahun-tahun. Dan yang ke-10 selama 25,000 tahun. Ini 10 golongan yang berjaya melintasi titian sirat dalam 10 keadaan yang berbeza. Seperti yang kita sebutkan sebentar tadi, bergantung kepada tahap keimanan seseorang. Para-para sekalian, seterusnya kita tengok kepada ayat Al-Quran daripada surah Maryam. Daripada surah Maryam ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha
kana ala rabbika hatman maqdiya. Maksudnya, dan tiada seorang pun antara kamu melainkan akan sampai kepadanya, yakni titik akhirat. Hal demikian itu bagi Rabbmu ataupun Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan, telah dipastikan dan telah diputuskan oleh Allah. Hal ini tidak akan diabaikannya. Maknanya tuan-tuan, segala bentuk golongan yang akan melintasi titian sirat yang berada di atas neraka ini telah ditetapkan, telah ditakdir dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, pelajar-pelajar sekalian, Nabi menyebut berapa amalan yang dapat menjamin keselamatan seseorang di atas titian sirat. Di antaranya yang pertama ialah kita banyakkan bersedekah. Banyakkan bersedekah. Yang kedua yang dinyata disebutkan oleh Nabi kita, yang kedua ialah melazimkan diri ke masjid. Kena rajin pergi masjid untuk solat jemaah. Solat secara berjemaah di masjid. Ini dua amalan yang Nabi sebut yang boleh menjamin keselamatan kita di atas titian sirat nanti. Jadi pelajar sekalian, itulah perbincangan kita pada hari. Mudah-mudahan apa yang disebutkan dalam tajuk ini, titian sirat, Ustaz harap kamu semua boleh faham dari sudut pengertiannya, kemudian dalil kewujudan titian sirat. Kita wajib beriman bahawa wujudnya titian sirat ini di akhirat nanti. Yang ketiga, kita mengaji tentang 10 golongan yang dapat melintasi jambatan ataupun titian sirat dalam 10 keadaan yang berbeza. Kemudian kita baca tadi ayat Al-Quran tentang penetapan, Allah telah tetapkan semuanya. Dan yang keempat, kita belajar dua amalan yang Nabi sebut yang boleh menjamin keselamatan kita di atas titian sirat nanti. Jadi Ustaz sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada masalah apa-apa boleh terus berhubung dengan saya, insya-Allah.